saya ni, saya tunjuk sini, the purpose of the project untuk buat office, officers untuk buat operation office for the Institut Penyelidikan Strategik UTM Iskandar Malaysia. Okay, Institut Penyelidikan Strategik UTM Iskandar Malaysia. Okay, this is the purpose of the project. Location. You need to clearly, kalau ada log number, kalau you ada grant number dan sebagainya, and then where is the location dan sebagainya, you kena nyatakan dengan jelas apa itu location. Dan yang paling penting sekali, the GFA. Okay, the GFA of the project. Kalau you kata bangunan tersebut you nak 14,000 square feet, you kena nyatakan 14,000 apa yang terkandung. Okay. Number 3, very important. What is the purpose ataupun what is the function of the ruang? Okay. You kena nyatakan sejelas mungkin apa ruang yang you nak. Biasalah kalau kita nak buat satu, ini saya nak maklumkan. Ini penting terutamanya hospital dan sebagainya. Biasanya as kita panggil sebagai the end user, as the owner of the building, you can easily visualize berapa ruang yang you perlu pakai, you perlu gunakan. Sebagai contohnya, macam saya lah. Dan saya as a QS, saya tak boleh nak imagine macam apa keperluan ruang untuk showcase punya, kita panggil sebagai car punya showcase, tempat ruang pameran kereta. Saya tak boleh nak imagine berapa besar saiz yang diperlukan, berapa tinggi ruang dan sebagainya. Sebabnya itu adalah yang owner yang perlu nyatakan pada kita. Dia perlukan apa yang dalam ni. Dan yang kedua, hospital, bilik bedah, operation theatre, operation room yang untuk buat operate orang dan sebagainya. Saya tak boleh nak imagine because we are QS. Tapi bila doktor, dia boleh tahu. Saya nak ruang ni, ada ruang sinki untuk basuh, sinki untuk ubat dan sebagainya. Dia akan nyatakan. Jadi as a owner, kalau you bekerja sebagai owner, you kena nyatakan apa ruang yang akan digunakan. Untuk bilik CEO ada secretary, how many bilik untuk pengarah dan pengurus, meeting room, administration punya area, research officer punya area dan juga utility. Okay, ini adalah a few item of the ruang yang kita perlukan. Okay, yang main lah, macam ni. Ini adalah yang, tetapi ini saya buat kalau you dapatkan daripada klien lagi bagus seperti mana dalam lampiran 1. Lepas ni saya tunjuk apa itu dalam lampiran 1. Okay, color scheme. Very important color scheme. You kena nyatakan apa yang color scheme sebagainya, seperti mana ini. Tetapi the color scheme must be you get approval from the development office. Okay. Furniture. Ini signage. And apa keperluan untuk mechanical dan electrical. List of the mechanical dan electrical yang kita plan untuk pasang. Macam contohnya, ya saya. I think I can only see a slide of inception stage from just now. Sorry. Saya tak share. You share the PDF only. Inception stage. This one tak ada tadi. Tak ada yang ni. Okay, I think it's better if you just share your screen. Sebab nanti kalau tukar-tukar dia boleh nampak semua. Only if you share screen, video tak ada bunyi, tu je. Stop sekejap saya stop. Can choose screen. Share screen Screen, yes. So kalau doktor tukar-tukar macam tadi kat notes dengan ni, boleh nampak dulu. Nampak tak? Ni nampak? Saya ulang balik lah. Okay. Ini adalah untuk ruang. Keperluan ruang. You kena nyatakan dengan jelas apa itu keperluan ruang. Scheme code. Okay. Color code. Okay. Scheme color. Ada dan sebagainya. Furniture. Konsep. Okay. Kena dapat kelulusan spek dan sebagainya. Signage. Signage punya color, signage punya design dan sebagainya. You kena dapatkan daripada development office.
And yang paling penting sekali, number 7 is a list of the equipment yang kita nak, aircon, internet dan sebagainya. Ini adalah yang asas lah. Smart card system, alarm system dan sebagainya, CCTV dan sebagainya. Apa yang you nakkan, kita kena nyatakan dengan jelas lah. Dalam ini kita panggil sebagai need statement. Okay. Dan yang kedua, ini paling penting lah, lampiran yang biasanya saya buat dalam bentuk macam ni. This is very important in order for a design team to prepare the design, to prepare to start the design. Okay, ini yang kita kena tengok ya. Macam contoh, saya ada 4 parameters ataupun 4 information yang utama yang saya supply kepada designer. Satu, ruang. Okay, ruang yang saya perlukan, dan anggaran. You buat anggaran saiz tersebut, dan juga perabot dan juga M&E. Berapa soket yang you perlukan, berapa internet line yang you perlukan, aircon dan sebagainya, you kena nyatakan dengan jelas. Ikut buat by ruang. Okay, lobby, ni receptionist, okay, receptionist, ruang pameran, ini this is the display punya area. The demonstration ni adalah bilik kita panggil bilik untuk ni discussion room lah, demonstration punya room, dan untuk bilik air. Okay, and then first floor, apa yang you know, PA ataupun secretary to the CEO, bilik CEO dan sebagainya, apa yang you ada kena nyatakan dengan jelas di sini. Okay, dia punya jenis bilik, size dan sebagainya. Okay, ini adalah kita panggil sebagai brief statement, brief need statement. And then daripada ni, the designer, the architect akan start to design the ruang ataupun design the building. Okay, ini adalah kita panggil sebagai need statement. Can we continue the slide? Alright, I have another 30 minutes to brief you. I have another 30 minutes because, as I promised to you, our class is less than 1 hour. This is the online class, okay? Right, next. Ini contoh ada dokumen yang kita boleh sediakan secara detail. Tadi tak detail, saya buat dalam bentuk 5 pages. Tetapi kalau you nak buat detail, ini adalah parameters yang you kena tanya. Address, real property description, lot size, site frontage, site zoning. Ini yang paling penting sekali, planning constraint. Dalam ni just for your additional knowledge, dalam satu master plan development, sebagai contohnya in Johor Bahru, dia ada planning constraint. Katakanlah you ada satu lot of the land, absent, saya sekali lagi absent, dia buat biskut. Dia kata saya nak buat sini kilang untuk buat biskut. Tetapi that area in the business area. Jadi the absent, walaupun dia own the land, dia tak boleh sesuka hati untuk membuat kilang di tengah-tengah bandar Johor Bahru. Sebabnya kita ada planning constraint. Kita tak nak kejap ada hotel, sebelah hotel ada kilang, sebelah kilang ada tempat bela lembu dan sebagainya, tempat bela kuda dan sebagainya. Jadi tak ada planning punya perancangan bandar yang bagus. Okay, jadi kita naklah kalau kilang you letak dengan certain zone for the kilang. Katakanlah housing, certain zone for the housing. Kalau business, certain area for the business. Jadi you ada pembahagian ruang. This is very important. You need to know. Okay. Contract parameters, due diligence, settlement date. Kalau dia kena ada buat land, taking over the land dan sebagainya, pembelian tanah dan sebagainya, you kena nyatakan sini. Project goal, ni penting tadi, tujuan. Okay, what is your target sale price? Ni soalan ni you boleh tanya balik bila you pergi meeting. Terutamanya untuk kalau yang bawah ni, yang you meeting dengan a private client. Okay, your building budget, project return, your procurement method. Okay, itu adalah as a QS. Jadi you jangan pergi tanya pasal benda-benda yang lain. With that,
Chang lah tu. Mentah-mentahlah you belajar yin and yang ni bagus ni, you buat letak pintu sini, you letak pintu sini, and then arkitek akan tanya you, who are you? Okay. Dia tak apalah, dia arkitek kan, dia boleh belajar yin and yang. Kalau QS ni, you pandai-pandai jaga kita punya soalan. Okay. Kalau you ni, you letak pintu ni, kalau saya sudah belajar dengan saya baca buku dan sebagainya, jangan tanya soalan yang bukan dalam bidang kita. Kalau arkitek, okey. Ataupun you pergi masuk dalam bidang civil engineer, structure engineer. Ni you letak apa ni, tiang ni, yang 30 kali you letak grade 30, and then you improve kepada grade 45 dan sebagainya. Bagus dia punya konkret dia. Itu adalah not your tugas. Itu adalah tugas CNS, Civil and Structure Engineer. Tugas kita adalah seperti mana yang saya tertera di sinilah. Target market, kita tanya age. Ni saya pernah sekali saya pernah sekali kita join lah dengan you kenal tak sekejap, Sunway ke IGM, dia kenal tak IGM? Kenal tak Vidaf? IGM, you kenal tak? Kenal tak? IGM, IGM, tahu? Developer kan? Developer. Yes. Pernah sekali dia datang ke UTM, dia developer, dia datang ke UTM, dia buat survey on this one. Dia minta student kita yang macam you punya ni lah, third year, fourth year ni, dia buat survey untuk tanya apa you punya taste, view, attitude last time on untuk orang muda, newcomers ni, yang muda-muda ni yang akan bekerja nanti ni, ada property, apa yang keperluan yang you nak. Okay? Apa taste, you punya taste, color dan sebagainya, dia tanya supaya bila dia design tu kena dengan kehendak pembeli muda. Kena dengan the needs of the young punya generation. Biasanya yang kondo ni biasanya young generation lah yang akan beli dan sebagainya. Jadi bila dia tahu apa you punya kehendak, bila kita design tersebut memenuhi kehendak new buyer. Dia dia datang ke UTM sampai dia buat kepada tahap kajian macam tu, dia nak tengok apa lifestyle dia want, and then apa yang dia dapat ni, jenis young generation ni, dia nak yang integrated development. Macam kalau kita tengok dekat KL, DJB, dia ada biasanya ada bawah tu ada shopping complex dan sebagainya, dan dia ada 2 tower. Tower 1 tu untuk kondominium, and then tower 2 tu untuk offices. Young generation dia suka yang benda macam tu. Maknanya dia turun daripada kondo dia tu, and then dia tak perlu orang kata naik kenderaan dan sebagainya, dia just walking pergi ke office sahaja. Dia suka macam tu. And then dia balik kerja, and then dia boleh shopping, dia boleh lobby baju, laundry dan sebagainya, katakanlah beli pergi farmasi, semua dalam satu area yang sama. Okay? Itu adalah target market yang you kena tengok. Okay? Form. Ini ada di sini lah. Function dan sebagainya. Alright. Okay. Jadi in general, okay, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Tadi kita tengok apa yang dokumen. Okay, next is approaches to apa dia ni? Cost planning. Okay. Ini semalam you dah tahu dan sebagainya, apa itu ABCD ini you dah tahu. Okay. Dan ini adalah first step. First step as a QS, the green color, the orange color and the red color, itu adalah kita punya tugas. Okay, this is kita punya tugas. Kita akan start on this one. Teknik yang kita akan belajar adalah interpolation method. Okay. First estimate, kita kena tengok costing the design and design to cost. Okay, saya dah ajar dalam previous lecture apa itu costing the design and the design to cost. Okay, bila dapat design information ataupun in the need statement, sebagai contoh ni adalah summary of the need statement yang saya tunjuk sini. 20,000 square meter offices yang klien perlukan.
And then klien kata saya perlu yang lebih kurang 20,000 untuk saya punya 500 staff. Okay. Saya adalah sebuah bank yang akan invest in Malaysia, a new bank, katakanlah Art Rajhi Bank ataupun Standard Chartered Bank, dan we need a new office in Malaysia for our 500 staff. And then we need cafeteria for 200 people. Bukan tiap-tiap jam mau pergi cafe, which is can accommodate for 200 staff. Okay. And then we need, as a bank, as a finance punya institute, we need gallery space. And dekat bawah tu, about 300 meter square. And then to do briefing to our shareholders dan sebagainya, we need one auditorium for 300 people. Okay, ini adalah apa yang main information from the client. And then architect, ini penting ya. Pada peringkat ni, architect is the real important person. Okay, very important person because architect start to sketch the design. Dia tengok plot of the building, dia tengok kedudukan dan sebagainya building tersebut, architect start to sketch using AutoCAD ke, using Revit ke dan sebagainya. Architect to start the sketch, and biasanya architect akan tengok saiz bangunan, tengok apa yang keperluan klien, dan kita akan start to build the bangunan. Okay. What is the cost at this stage? Ni penting ya. Ini soalan yang saya buat the red color ni. What is the cost at this stage? Okay. Saya nak tanya siapa ni? Alia Hani. Alia Hani? Can you hear me? Hello? Hello? Dengar tak? Hello, hello, hello. Azri. Okay. Saya tanya yang belakang-belakang pula. Okay. Yang lain tak nak ada. Lee Kim Ho. Okay. Lee Kim Ho. Lam Jing Yi. Okay. Kalau you terima macam ni, berapa kos yang you agak-agak ni? Macam mana nak buat? Hello? Lily? Lily Nuriani? Can you help me? Macam mana nak dapatkan kos dia ni? Hello? Senyap je ni semua ni. Kalau based on the schedule of accommodation tu, sebab sketch tu terlalu apa? Terlalu apa? Terlalu simple lagi. Tak detail lagi Terlalu sketch simple. dia. Yes, tak detail. Itu good lah. Good lah. Okay. Tak terlalu detail Tak terlalu detail. This the life as a QS. You need to hadap benda ni. Arkitek tak akan sketch sampai detail dan sebagainya. Dia akan buat kita ni, kita panggil sebagai conceptual. QS, please do estimate. Macam ni nak buat. QS, saya pernah hanya hantar macam ni. The fax dulu mana ada email dan sebagainya. The fax to my office. QS, please sketch. The fax macam ni. Dia tulis macam ni. QS, please sketch. Please estimate. Doktor tak nampak doktor. Oh dah nampak dah. Nampak tak? Nampak. Estimate. Okay, ini adalah the reality. Ini kita panggil sebagai first stage. The first stage. Biasanya dia akan tulislah QS, please estimate. Saya pernah dapat benda-benda macam ni. Jadi kita tak boleh kata tak boleh. Semua as a QS, you are professional. Sebab tu good discussion tadi, siapa yang cakap tadi.
pada peringkat ni normally we do not send untuk kita discuss dengan arkitek yang QS or less than 20 years QS. Biasanya yang akan datang meeting yang initial stage ni adalah director and above. Director dan ke atas. Okey, jadi kalau masa you praktikal nanti ni, kalau you dapat ikut director, you punya director pergi meeting yang ni, cukup baguslah. You tengok macam mana they want start to do the first estimate. Macam mana kita nak buat? Okay. Doktor? Macam mana kita nak buat? Jadi kita start to find what we call cost database. What is the cost of previous similar project? Sebab tu QS ni, siapa pernah dengar ECA? Siapa pernah dengar ECA? Siapa pernah dengar ECA? ECA ni adalah Elemental Cost Analysis, di mana satu ringkasan kos untuk satu projek yang akan disimpan oleh QS. Elemental cost analysis tu. Ya, ya. Satu analisa kos yang completed project, yang selected project, kita akan analisa. Jadi, bila kita analisa the cost ni, kita akan rujuk kepada ECA. What is the cost of the previous similar project? Bukan maknanya sama, tetapi projek tersebut dalam kategori yang sama. Okey. Sebagai contohnya tadi, yang dia lukis adalah offices. Kita akan di Petaling Jaya. Tapi last year kita ada buat satu offices di Shah Alam. Jadi kita rujuk kepada ECA untuk Shah Alam punya office yang telah dibina. Okey. Then katakanlah yang dulu, okay, previous project adalah 45 million. What is the your new project? You pilih katakanlah ni bangunan yang kita dah siap bina 45 million. Dan untuk new bangunan ni, berapa yang kita kena ni? Ada dua benda, okay, yang you kena analisa. Satu site. Sebabnya dua site ini adalah di lokasi berbeza. Dan yang kedua, building construction cost. You kena tengok apa keperluan klien yang diperlukan yang untuk bangunan baru. Sebagai contohnya, bangunan lama dia gunakan the roof yang macam ni. A new building dia nak yang flat roof. You kena buat adjustment lah kepada building cost. Dan lama old ada swimming pool, yang new tak ada swimming pool. You kena buat adjustment lah. You kena buang harga ataupun delete the harga of the swimming pool tersebut. Okay. What is the probable cost of a new project? Okay. Macam mana kita nak buat? Untuk buat sediakan dokumen. Kalau kita tak ada detail yang banyak sangat. Okay. Satu, you kena check what is the function of the building. Category of the building. Okay. Yang kedua, location and description of the site. Ni dua yang kita belajar pada last week. Ni yang nombor dua tu, the second component yang you kena tengok, location. Very important. As a QS, benda ni adalah satu benda yang no you silap. Harga kondominium dekat Ipoh tak sama dengan harga kondominium di Putrajaya. Okey. Harga kondominium di Putrajaya tak sama dengan harga kondominium di katakanlah di Kuching, okey, ataupun di Kota Kinabalu. Okey, itu adalah yang you kena ni. Lain faktor lokasi ni sangat memainkan peranan. Description of the site. Dia duduk di lereng bukit ke, dia duduk in the city center ke, you kena study, you kena allow for the certain cost. Okay. Dia duduk dekat katalah di Pulau Pinang, sebagai contohnya. Location Pulau Pinang. Kita tahu Pinang Siapa from Pinang je? Lily from Penang. Okay. Siapa from Penang? Mentang-mentang lah location projek tersebut dekat Penang, you tak buat description sama ada dekat Georgetown ke ataupun dekat Butterworth. Mentang-mentang lah Penang. Sebabnya Georgetown dekat dengan island, Butterworth adalah dekat di tanah besar. Dua lokasi yang berbeza.
description of the site yang berbeza. Okey. Jadi apa yang faktor lain lagi, okey, yang you kena tengok area, okey, quality standard, okey, shape and aesthetic features. Faham yang macam ni? The constraint imposed by the planning authority, the delivery time of the project, the balance initial cost and long-term cost, and final is the likely cost. Okay, dan ini saya nak sharekan kepada pelajar. Okay, the cost control system, sebab apa kita ambil, saya nak bagi tahu kepada pelajar, sebab apa kita ambil yang kita nak advise untuk cost ni, sebab apa kita ambil yang projek tersebut yang lepas. Okey, untuk makluman pelajar semua, cost analysis prepared on the data from accepted tender. Okey, ini adalah saya tunjuk the duration. Biasanya design of the bangunan ni dia sekitar 9 hingga 12 bulan. The design. Tender dalam 1 hingga 3 bulan. Dah berapa dah situ? Saya ambil yang maksimum 12 bulan campur 1 bulan, dah hampir setahun lebih. Dan construction dalam 12 hingga 18 bulan. Okey. Satu projek lebih kurang 30 bulan, maknanya dekat dengan 2 tahun lebih. Okey. Jadi bila kita nak rujuk, satu syarat dia kita kena ambil yang ECA, Elemental Cost Analysis. Kita ambil yang menang tender, yang in the middle. Okay, in the middle. Because kita tak ambil yang akhir disebabkan oleh banyak faktor. Jadi, as a QS, kita ambil yang in the middle. Bukan yang tengah. Yang start the project, we need to share the information based on the real price at that particular date. Okay, the real price of that particular date. Okay, ini yang kita kena tengok. Dan as a QS, you ada dua lah you kena buat. Satu step 1 and step 2. Yang ni bila orang cakap pasal big data dan sebagainya, you kena faham lah QS ni kena faham dari segi you kena on your fingertips. Kalau orang tanya berapa sekali cost per square feet untuk condominium, you boleh rujuk kepada cloud system yang you ada dan sebagainya. Okay, proses dia macam ni. Okay, ini saya tunjuk dari segi apa yang dokumen yang QS kena ada. Okay, cost analysis yang kita ambil ni untuk buat forecasting ni adalah hasil daripada step ini. Daripada bill of quantity yang kita dapat ni, and then kita store dalam komputer, kita store dalam ni, kita store dalam katalah database kita, and then kita buat untuk forecasting for new project. Okay, ini fungsi sebenar kita buat cost analysis. Okay, dan kita nak buat apa dia? Okay, kita nak buat apa dia untuk kita buat first cost retrieval untuk forecasting a new project. Kalau you tak buat analisis, bila klien, bila macam kita discuss tadi, bila klien minta berapa QS cost ni, you akan teraba-raba. Tak boleh, saya tak boleh nak buat ni sebabnya saya nak detail. It's not like that. In a real world, if client need an advice, you need to give them based on apa yang kita belajar. Okay, apa yang kita belajar ni. Okay, the starting point is the costing document from the procurement process yang tadi 45 million. Okay, ECA kita ambil ECA untuk projek yang lepas. Okay, tetapi ada beberapa kelemahan ECA. Okay, yang pertama sekali, bajet dia sama ada kurang ataupun lebih daripada ECA yang kita buat tersebut. Dan you need to careful location. Lepas ni saya akan ajar macam mana untuk buat location adjustment. The quality, you need to check the quality. Untuk katakanlah new project dia nak quality yang lagi tinggi, kena ni. And then no two similar project will cost exactly the same. Dan the amount of work in the market will influence the price level. Okay, ini adalah antara kelemahan ataupun benda yang you kena fikirkan bila kita gunakan ECA. Okay, ini penting. Macam mana nak gunakan ECA tersebut? Okay,
dengar, yang ni selalu masuk exam very favorite ataupun popular saya akan masukkan dalam final exam yang ni. Okey. Macam mana bila kita tak ada design, kita nak buat first estimate menggunakan ECA. Okey. Pertama, yang warna the green color, area quality and function information, you need to clearly define. Katakanlah you nak buat dekat Petaling Jaya, Johor Bahru, you ada satu projek yang sama dekat PJ. Boleh tak you nak gunakan? Tak boleh, you kena buat adjustment. Quality, kena buat adjustment. Function, kena same category of function ataupun apple to apple punya comparison. Okay, satu you ambil ECA from similar building ataupun same comparison. Dan yang kedua, calculate total cost of proposed building, iaitu floor area kali dengan unit cost. Okey, ini yang mula-mula lah. Satu floor area, okey, katakanlah floor area, katakanlah yang lama, yang baru floor area, you estimate, katakanlah you ukur dia punya floor area dia ataupun yang klien bagi sketch tersebut, katakanlah floor area adalah 45,000. Kaki persegi kali dengan unit cost ataupun harga untuk that particular similar building yang kita rujuk. Okay. Yang kita rujuk kali dengan unit cost. Okay. Katakanlah you 45,000. Ini adalah saiz bangunan baru lah. Saiz. Kali dengan unit cost. Katakanlah untuk buat satu kondominium, unit cost kan ni 1 square feet ataupun 1 square feet lebih kurang RM. Okey, macam mana saya tahu RM280 ni adalah from the previous project. Cost project tersebut you divide by GFA. Okey. Cuba kali berapa 45,000 kali 280. Apa? Ni asyik tak itu ya. Cuba kali-kali. Saya mengajar ni. Boleh jawab. 12,600,000. Again. 12,600,000. 12,600,000. Okey, itu adalah nilai dia. Okey. 12,600,000. Okey, 600. Itu you dapat ni lah, okey. And then plus apa dia? 12 million plus allowance for the external works dalam bentuk percentage ataupun dalam bentuk lump sum. And then plus allowance for the special condition, terutamanya prelim dan sebagainya, plus prelim dalam bentuk percentage. You akan dapat the price tersebut. Okay, plus dia dalam bentuk percentage. Katakanlah untuk external work, katakanlah you letakkan 10%, prelim you letak 8%, you akan dapat daripada 12 million tersebut, you akan dapat nilai lah sini. Okay, you akan dapat nilai di sini. Okay, itu adalah interpolation method. Ada berapa step? Okay, 1, 2, 3, 4, 5 step gunakan interpolation method. Okay. Next, ini adalah yang sebenar lah kalau kita sediakan report oleh kerajaan ataupun report kepada private sector. Ini adalah 10 step untuk menyediakan detail procedure of interpolation method. Okay. Satu, select cost analysis of the same type of the building. Kalau you nak buat kondo, you ambil ECA kondo. Kalau you nak buat office, ambil ECA office. Kalau you nak buat school, ambil ECA untuk school. Dan saya syorkan kena ada 4 hingga 10 projek and kalau boleh same quality. Sebab tu QS ni orang kata sama big data QS ni dah big data dulu lagi, dia gunakan data sahaja QS ni. Okay. Jadi as a QS you kena mahir dari segi big data, dari segi data retrieval,
daripada data comparison, analysis, data. Sebab tu saya showkan QS ni you kena mahir dari segi big data dan juga statistics dan sebagainya. Okay. Yang ketiga, adjustment for both time and location. Saya dah bagi tahu time, location ni, location. Sebabnya lain location, lain dia punya situasi of the project. Okay, initial brief, all information given in the cost analysis. Initial cost estimate using GFA. Macam tadilah, you akan dapat unit rate, you dapat GFA, you akan kali dengan unit rate, campur allowance for major differences site works. Okay, yang ni paling penting sekali lah, ini adalah untuk external works. Okay, and plus prelim, plus contingencies, plus price and design risk. Semua number 7, 8, number 8, 9, 10 ni adalah dalam bentuk percentage. Okay, dalam bentuk percentage. Okay, apa yang dimaksudkan sebagai contingencies? Contingency ni adalah luar jangka. You kena allow sebagai luar jangka kalau ada VO dan sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, price and design risk. Biasanya bila kita buat ECA ni, saya dah bagi tahu tadi, dia ambil masa sampai 2 tahun baru nak buat construction. Setahun lebih lah. Throughout the process you buat ni, pada peringkat discussion ni, dia akan berlaku kenaikan harga bahan binaan, perubahan design dan sebagainya. Again, akan berlaku kenaikan. Jadi kita sebagai QS ni, kita kena anticipate price akan naik. Ada tak material price makin lama makin turun? Ada tak? Material price makin lama makin turun. Ada tak? Tak ada. Jadi kita kena allowance Possible. price for material escalation, for design escalation dan sebagainya. Okay. Ini contohlah yang saya buat ni. Contoh yang saya buat, you boleh rujuk balik nota. Tak apa, kalau tak faham, kita akan buat tutorial. Okay. Kita akan buat tutorial. Sebagai contohnya, you rujuk kepada ECA yang lepas. Okay. Macam mana you dapat new rate ni, katakanlah new project ni 2250 meter square yang di Johor Bahru, Taman Johor Bahru, you nak rujuk kepada satu projek di same project, buat satu office building di KL. Jadi macam mana saya tukar dia RM24.64 ni, ECA projek dekat KL, saya tukar unit rate dia tersebut kepada RM24 yang terkini. See example yang saya akan bagi tunjuk. Macam ni. Satu, you kena tengok dari segi time. Yang kedua, you kena buat adjustment dari segi location. Yang time tu, yang nombor 1, 2. 1, 2 tu adalah time. Index at analysis standard rate adalah pada yang lama. Index at outline cost plan untuk projek baharu. Okay. 106, 130 tu berbeza indeks dia. Indeks ni pada ikut masa. Yang kedua, number 3 and number 4 adalah location. Nombor yang lama, projek yang lama di Kuala Lumpur, indeks dia 1.00. Kat mana you nak ambil indeks ni? Indeks ni you ambil daripada Department of Statistics. Semua tender price index ada di Department of Statistics. Okay? Number 4, new location is in Johor Bahru. Jadi itu dah indeks. Ini bukan saya buat. Ini saya rujuk kepada Department of Statistics. Jadi bila you nak buat adjustment time and location, you akan buat darab silang macam ni. 130 you bahagi dengan 106, you multiply by new, you divide by old. New divide by old. New location divide by the old location, you can get a new index. Okay. Kalau you tengok, okay, unit rate for the new location 64 kali dengan 1.15. Okay, ini adalah 73 ni. Area of the ground floor slab adalah 750. Okay. Jadi this is the 750 untuk old. You kali 73.91 bagi dengan 2250, you akan dapat RM24.64 per meter square. Okay. A new one.
You repeat dengan element number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Okay. I repeat it. Okay. And then the total RM80 ni saya ambil daripada previous project. Saya repeat pada previous project, saya akan dapat total ni untuk external works RM80 ni campur yang semua 770. This is for the building cost and external works. 10% untuk prelim. Daripada 770 you kali dengan 10% dapat RM77. Contingencies 1.5. Ada student tanya saya, you ambil macam mana you ambil 1.5 tersebut daripada ni daripada yang bangunan dan juga yang 1 hingga 6. Reverse again, design risk ambil daripada sini juga. Reserve again, price rises ambil daripada sini juga. Jadi bila you campur prelim, campur contingencies, campur reserve, design, campur reserve, begini you akan dapat new tender price. Okay, 10 step interpolation method. Ini adalah nilai untuk yang baharu. First estimate untuk new bangunan offices yang kita akan buat dekat Johor Bahru. Kita rujuk dekat KL. Okay. Interpolation method, same type of building. Kita akan kena tengok kalau boleh serapat mungkin lah. Kalau masjid dengan masjid. Kalau sekolah dengan sekolah. Okay. External work and campur the special condition. Okay. And apa yang kita buat itu adalah di peringkat yang nombor 2. Sebab itulah elemental cost analysis ni sangat penting untuk you dapatkan information yang ni. Kita kena standard form of cost analysis. Satu week itu, saya rasa dalam week ke-6 saya akan ajar satu persatu macam mana nak buat elemental cost analysis. Okay, saya akan ajar satu persatu macam mana nak buat ECA. Ini saya just pengenalan. You kena baca balik. Saya rasa you dah belajar buat ECA dan sebagainya. Tapi saya akan ulang balik untuk memastikan kita akan faham apa itu ECA. Ini you dah belajar buat ECA. Dan akhir sekali, saya ambil masa terlebih 7 minit. Last sekali, conclusion. Current analysis of the cost of project provide best guide for determining optimum economic efficiency in the future. Tak ada cara lain kita rujuk kepada projek yang lepas dan sebagainya untuk kita bagi dari segi cost advice kepada klien. And then saya dah cerita dari segi disadvantage of the ECA. You kena tengok betul-betul dari segi quality dan sebagainya. Macam mana kita nak buat research, macam mana kita nak buat kajian supaya you masukkan satu bangunan, you klien dah bagi, automatik you boleh keluar, you buat cost analysis. Okay, itu yang kita nak pada kajian atau formula yang you kena ni. Sebagai contohnya, banyak nombor 2 tu research yang boleh buat. Klien yang macam absen ataupun klien macam setia, dia lain dia punya level of the information that they give to you. Okay. Danger in giving advice without inaccurate facts or opinion based on the assumption. You kata ni saya agak-agaknya ni ataupun ini saya buat cincai-cincai. Tak ada no cincai-cincai dalam kita advice to the client at the first stage. We need a concrete evidence. We need a concrete punya sandaran. We need a concrete punya facts ataupun analysis. Okay. Cost analysis are therefore an important aspect of the design of the building. The required time and money to undertake comprehensive cost analysis, kita ada buat ECA itu dah memadai. And then my last advice, please concentrate to the cost significant element. Okay, again in the week 6 kita akan tengok dalam cost analysis apa yang cost significant element yang kita gunakan Pareto principle. Okay. Dan finally, more meaningful taking nature, quality and quantity of work involved. Okay, kita akan tengok quality and quantity. Lain kondominium harga yang 10 tingkat dengan kondominium harga 30 tingkat. Dia cost unit rate dia adalah berbeza. Okay,
Jadi ni saya tak perlulah untuk saya nyatakan, dan saya ucapkan terima kasih, dan again discuss dalam group, pastikan you discuss dalam group, sebabnya saya ada satu lagi kerja yang you kena buat, iaitu kita akan buat case study untuk yang lepas, untuk yang minggu lepas. Minggu ni saya akan buat case study untuk you ulas apa yang you belajar pada minggu lepas. Okey, ada apa soalan sebelum saya berhenti? Ada apa soalan? Hello. So far tak ada, Doktor. Okey, kalau tak ada, kita communicate dalam WhatsApp group. Saya akan bagi satu soalan tutorial dan pelajar-pelajar perlu selesaikan tutorial tersebut dan akan dikira sebagai markah. Pastikan you jawab soalan tutorial saya, sebabnya saya tak nak buat test. Kita banyakkan tutorial. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Alright, thank you, Doktor. Doktor, Doktor. yang tutorial tu, Terima kasih. Thank you. submission dia bila tu, Doktor? Apa dia? Tutorial tadi tu. Submission Okey, dekat e-learning besok saya akan bagi tutorial. Okey? Very easy tutorial. Alright, Doktor. Okay, bye.